Lihat apabila telah mati segala sifat kejadiannya, maka berpakaian atasnya dengan pakaian baqa, dan didatangkan hak Ta'ala akan dia dengan hakikat haknya, maka fanalah ia daripada wujudnya dan adamnya, dan memandanglah ia hak Ta'ala seperti yang telah ada pada azal, tiada ada sertanya lain daripadanya. Jadi tuan sekalian, kita sambung berkaitan dengan tingkat-tingkat keimanan seseorang itu yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' sebagai syu'a'ul basirah, ainul basirah, dan haqqul basirah. Kalau kita ada ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ini tingkat-tingkat keimanan. Maka kita ulang balik, syu'a'ul basirah ini seseorang yang berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kesungguhan dia beramal, Allah angkat dia kepada ainul basirah, iaitu memandang dengan mata hati, yakin sepenuhnya akan apa yang Allah sebut, terutama benda-benda perkara-perkara yang gaib. Yakin alam kubur, yakin dosa pahala, yakin akhirat, yakin sungguh-sungguh tanpa syak dan faham lagi. Dan haqqul basirah ni tuan-tuan sekalian, orang yang rapat sangat dah dengan Tuhan. Fana ia daripada memandang dengan hati segala makhluk, ibarat daripada syuhud hatinya terang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ujung-ujung ni Syekh Ibn Atta' nak pastuk pula manis ni, nak sebut beberapa perkara untuk kita memperjelaskan tentang yang disebut sebagai syu'a'ul basirah, ainul basirah, dan haqqul basirah. Baik. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan barang siapa menilai ia dengan nurul ilmi, seseorang tu pandang sesuatu dengan nurul ilmi, cahaya ilmu. Ilmu ni bercahaya bila kita beramal. Semua orang ada ilmu, dia tahu syurga, tapi dia tidak mampu untuk merasa gairah untuk nak masuk syurga. Kita semua tahu kelebihan-kelebihan sesuatu, tapi kita belum sampai peringkat makna kata daya kekuatan untuk mengamalkan perkara-perkara yang baik itu. Dia tahu syurga itu penuh dengan nikmat kelezatan, tapi apa orang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan amal yang melayakkan dia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dia ada ilmu tentang neraka, panas neraka ni, tapi kadang-kadang dia buat juga benda-benda yang melayakkan dia masuk neraka. Mana ilmu pengetahuan tu ada, tapi nur tu belum wujud. Nur ilmu ni dia akan wujud apabila kita beramal dengan ilmu tu. Man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah bagi ilmu yang dia tak tahu. Itu ilmu tu dah jadi makna kata nur, cahaya, menyebabkan dia yakin sungguh-sungguh hasil pada beramal itu. Dia memiliki keyakinan, terutama perkara-perkara yang baik, yakin yang baik tu baik, yang buruk tu buruk. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, barang siapa yang Allah Ta'ala bagi dia, Allah anugerahkan dia itu, dia kata menilai ia dengan nurul ilmi, pandang satu dengan cahaya ilmu, maka dilihatnya bahawasanya Adam tiada wujud. Kita ni tuan-tuan ada, tapi ada yang bahasa baharu, berubah-ubah. Sekejap ada, sekejap tak ada, berubah-ubah kita ni. Wujud kita ni disebut sebagai wujud yang bahasa aradi, bukan wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud yang bahasa zati hanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita ni berubah-ubah. Tua jadi muda jadi tua, kuat jadi lemah. Kan? Kita ada, besok tak ada, kita boleh mati. Kan? Yang wujud pada hakikatnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni hakikatnya tak ada haula, tak ada quwata, tak ada daya upaya. Tidak boleh mendatangkan manfaat, tidak boleh mendatangkan mudarat. Dengan ilmu yang kita mengaji sifat 20 tu, bila kita beramal, dia keluar satu cahaya nur. Kita rasa kita ni tak ada apa. Kita boleh mati bila-bila masa. Kita boleh hilang kekuatan kita bila-bila masa. Penglihatan kita boleh buta bila-bila masa. Pendengaran kita boleh hilang bila-bila masa. Yang melihat, makna kata yang tak hilang penglihatannya hanya Allah. Yang tak hilang pendengarannya hanya Allah. Yang wujud hakiki hanya Allah. Dia pandang dengan mata hati betapa lemahnya dirinya ini bila berdepan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni Adam Mahdin kata ulama. Fana diri dia bila syuhud akan wujudnya Allah Ta'ala. Lemah kita bila berdepan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskin kita ni bila berhadapan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa macam tu. Ya, tiada wujud. Tiada wujud pada hakikatnya. Ada kita, Tuhan bagi ada. Bukan boleh ada sendiri. Semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinamakan ulama sebagai fana. Fana memandang kehebatan diri apabila syuhud akan kehebatan Allah Ta'ala. Pernah tanya Tok Guru macam mana fana ni. Dia kata mata bulan tu, kadang-kadang bila kita bangkit sembahyang subuh dia masih terang. Bulan terang malam 15. Sampai pukul 7 lebih cahaya masih ada. Mai 7 lebih bila matahari terbit ya, maka cahaya bulan tu jadi hilang. Pasal apa hilang cahaya bulan? Diterangnya cahaya matahari menenggelamkan cahaya bulan. Diterangnya musyahadah kita pandang kepada Allah, maka makna kata kita lupa diri kita ni, kita nampak tak ada apa-apa. Kita ni makna lemah, hina, bila berdepan dengan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mailah makna kata pergantungan hati kita kepada Allah. Nak minta bantuan Allah, mengharapkan pertolongan Allah. Seperti mana yang disebut oleh Nabi, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak bergerak sesuatu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak mampu nak semayang kalau Tuhan tak bantu, tak tolong. Tak mampu aku nak baca Quran melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh nak datang berjamaah ni melainkan dengan izin dan kehendak Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata olehmu Muhammad, ibadat yang kamu dirikan itu semata-mata bi fadlillah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah daripada Allah, wa bi rahmatihi, melainkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia sentiasalah bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat yang dikatakan ubudiyah. Bila hamba tu benar-benar merasa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada haula, tak ada daya, tak ada upaya, melainkan semata-mata dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia timbul rasa tuan-tuan sekalian rendah diri, mensyukuri sungguh-sungguh nikmat daripada Allah Ta'ala, nikmat yang kita boleh buat ibadat. Dia rasa macam tu. Dia kata hasil daripada nurul ilmi, ilmu yang dia amal tu keluar cahaya. Cahaya ni lah dia nampak dengan mata hati. Siapa dia? Aku lemah, Allah yang kuat. Hebat Allah, lemahnya aku. Kan? Adanya Allah, adamnya aku. Berkuasanya Allah, lemahnya aku. Dia timbullah percakapan yang disebut oleh para ulama, la hayyun alal haqiqati illa Allah. Tak ada yang hidup melainkan Allah. La qadirun alal haqiqati illa Allah. Tak ada yang berkuasa pada hakikatnya melainkan Allah. Semua Allah, 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 Allah. Itu yang dikata la ilaha illallah.
Tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah. Habis kita sifat kehambaan, sifat kelekehan, sifat kekurangan. Yang ni yang duk kat kita. Wujud yang hakiki hanya Allah. Yang benar-benar berkuasa Allah. Benar-benar berkehendak Allah. Benar-benar yang bersifat ilmu Allah. Semua Allah, 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 Allah. Itu dia. Jadi diri dia ni Adam, tiada wujud. Maka yang hadis serta yang bersifat khidam. Tiada wujud yang hadis itu serta bersifat khidam. Allah bersifat khidam. Allah tu khadim. Kita ni hadis, kita baharu. Jadi maknanya kita kata, kalau kita kata wujud tu Allah, kita tidak ada wujud. Wujud kita ni wujud yang pasal aradi semata-mata. Kalau Allah wujud, kita wujud, ada dua wujud. Mana boleh sifat baharu bersandar dengan sifat Allah Ta'ala? La mawjud alal haqiqati illa Allah. Tak ada yang wujud pada hakikatnya melainkan Allah. Kita ni wujud kerana diwujudkan oleh Allah. Wujud yang berubah-ubah, ada tak ada, hidup mati. Apa kitab apa? Kitab Durun Nafis lah. Kitab Durun Nafis. Tiap-tiap baharu dia kata berubah-ubah. Kita baharukan, berubah-ubah. Kecil, besar, kecil balik. Hidup, mati. Ada tak ada, kenyang, lapar. Kita sentiasa berubah. Setiap masa, setiap ketika. Yang berubah-ubah tu bayang, dia kata. Hakikatnya bayang. Kita tengok bayang. Sat pendek, sat panjang. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Tiada, bayang. Gelap langsung bayang satu pun tak ada. Kadang panjang, kadang pendek, kadang ada, kadang-kadang tak ada. Benda dia tanya kita, bolehkah bayang menghalang perahu belayar? Kita duduk berdayung sampan kat sungai tu, ada payang pokok bakau. Mat, tak boleh pergi dah. Awak, bayang pokok bakau sekat aku. Menasabahkah bayang boleh menghalang perahu belayar? Bayang tidak boleh menghalang perahu belayar. Makhluk ni tak boleh menghalang atau memberi. Tak boleh mendatangkan mudarat, tak boleh mendatangkan mudarat. Yang boleh mendatangkan mudarat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ni yang Nabi asak kat sahabat. Hingga tertumbang dua kuasa besar dunia, Rom dan Parsi. Allah yang maha kuasa. Makhluk tak ada kuasa. Makhluk tak boleh bagi berkat. Allah mala mani alima aqtaita wala mu'ti alima manaqta wala radda lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Tu kita baca pas sembahyang. Allah mala mani alima aqtaita. Ya Allah, tak ada siapa boleh bagi apa yang kau halang. Apa yang Tuhan halang, siapa tak boleh bagi. Wala mu'ti alima manaqta. Tak ada siapa boleh bagi apa yang kau halang. Yang Tuhan halang, siapa tak boleh bagi. Yang Tuhan bagi, siapa tak boleh halang. Wala radda lima qadaita. Tak ada siapa boleh rad apa yang Tuhan qada. Yang Tuhan qada pasti berlaku. Berpakat satu dunia, tak bagi pas. Jadi adun tabah. Sampai peringkat tuan-tuan sekalian nu, majlis gereja. Sabah, majlis gereja. Dan satu Sabah tu, semua padri-padri gereja tak mau pas jadi adun. Tak jadi juga. Bila Tuhan hendak dia jadi. Jadi. Tak ada siapa boleh halang apa yang Tuhan bagi. Tak ada siapa boleh bagi apa yang Tuhan halang. Tak ada siapa boleh rod sekat apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, diqada oleh Allah. Wala yanfa'u zal jaddu minkal jadd. Tak ada siapa boleh mendatangkan manfaat. Yang pihak yang ada kuasa tak boleh mendatangkan manfaat ataupun datangkan mudarat. Yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita pegang lagu itulah. Jadi lain daripada Allah tak ada apa-apa. Kuasa tak ada, apa pun tak ada. Tak ada sebarang kemampuan. Yang ada kemampuan hanya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau sifat yang mampu, yang kuat, yang berkuasa, semua ni ada pada Allah. Pada makhluk tak ada. Tidak adalah makna kata makhluk yang bersifat macam sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kuat pun Tuhan bagi pinjam sat ya. Majaz. Pinjam cakap. Hakikatnya Allah yang maha kuasa. La qadirun alal haqiqati illa Allah. Tak ada yang berkuasa pada hakikatnya melainkan Allah. La alimun alal haqiqati illa Allah. La muridun alal haqiqati illa Allah. Tak ada yang berkehendak pada hakikatnya Allah. Semua Allah. Itu dia. Jadi kata musannif rahimahullah taala, tiada wujud bagi yang hadis serta yang bersifat qidam. Tuhan bersifat qidam. Jadi yang baharu ni tidak bersifat dengan sifat qidam, sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Qala musannif rahimahullah taala, barang siapa menilai ia dengan nurul haq, maka ghaib ia hingga tiada dirinya, hingga daripada dirinya. Tadi nurul ilmi, naik lagi nurul haq. Kalau kita mengaji bab nafsu, ada nafsu mula-mula iaitu nafsu ammaratun bisu. Basuh elok-elok, cuci elok-elok, dia naik lagi nafsu lawamah. Basuh elok lagi, dia akan naik sampai nafsu mulhimah. Naik lagi, basuh lagi sampai mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Dia punya tingkat. Nak cerita tu boleh lah sikit-sikit, tapi kita bukan nak sampai tang tu. Kita sampai nafsu mutmainnah pun kira hebat dah. Kan kita ni, kalau dikehendaki oleh Allah, Allah angkat radiyah, mardiyah, kamilah. Allah buka mata hatinya cukup hebat. Sampai dekat muka syafah, Allah buka hijab, dia nampak tuan dengan mata hati. Allah campak dia dengan bagai-bagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah taala anugerah kepada wali-waliullah, para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang memiliki makrifah yang cukup tinggilah tuan-tuan sekalian. Ya, nurul haq, Allah buka cahaya ketuhanan kat dia, yang dia tak boleh nak cerita. Nak cerita kat kita yang kita duduk mengaji usul dia ni sakat yang boleh cerita saja. Allah bagi kat dia pun tuan-tuan cahaya makrifah cukup luas. Cukup luas hingga mereka takut, sungguh-sungguh takut kepada Allah. Mereka harap, sungguh-sungguh harap kepada Allah. Kalau mereka kasih sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama cerita kat kita jalan-jalan nak mendapatnya. Apa jalan nak buat? Kita ada tuan-tuan yang kita boleh buat. Ada bangsa kasbun, ada bangsa makna kata Allah bagi anugerah daripada Allah taala. Bangsa usaha. Tuan-tuan sekalian, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah sebut dalam Quran, barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhan dia, nak mencapai makrifah yang tinggi, kenal Tuhan dengan kenal yang yakin, jalan dia macam mana? Falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Amalan soleh ni jalan untuk sampai kepada makrifah yang sempurna. Makrifah yang sungguh-sungguh makrifah. Makrifah yang sempurna terhadap Allah Ta'ala. Di antara ciri-ciri Tuhan sebut Al-Quran, innamal mu'minuna iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman sebut nama Allah, gementak hati dia. Adakah kat kita lagu tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, dada duk. Ada tak? Mana ada no. Kalau benda lain, Mat, awal tadi aku singgah kedai kopi, tengah minum kopi, SB mai cari hang. Dia cari, dia sebut nama hang Mat tu. Dengar SB cari kita, macam mana dada kita? Duk SPRM cari. Sebut nama SPRM, special berat,
duk. Sebut nama Tuhan. Iman ada, tapi iman tak ada power. Kita perasan tak benda ni kat kita? Orang beriman, dia sayang ke saudara dia si Islam tu, macam dia sayang diri dia sendiri. Macam mana kita sayang diri kita, begitu kita sayang saudara kita. Adakah? Kita nak bagi duit kat dia, nak tolong dia, kan? Dia tak makan nak bagi, macam kita sayang diri kita. Tak ada. Mana iman kita ukur memang rendah lagi lah tuan. Bagaimana cara jalan nak dapat? Jalan dia dengan mengerjakan amal soleh. Mayang tahajud, baca Quran, zikir, semayang sunat, mayang berjamaah. Ni ibadat-ibadat ni sebagai jalan untuk mencapai tahap keimanan yang tinggi. Kerana iman ni tuan-tuan ibarat pokok. Pokok ni kena baja. Bagi baja cukup, dia akan naik cepat suruk. Itulah iman. Baja iman, ibadat. Ibadat kena banyak. Dia akan menguatkan keimanan. Racun iman, maksiat. Jangan buat maksiat. Buat maksiat pokok mati. Buat racun pokok mati. Dalam nak menjalani ibadat-ibadat ni, ulama bagi panduan kat kita. Yang pertama, dia ada 3 fasa. Fasa yang pertama, fasa paksa. Fasa paksa. Kita kena paksa diri kita. Umpamanya ibadat yang hebat, mayang tahajud. Sebagai contoh, kita kena paksa diri kita. Paksa. Pasang jam loceng ke, buat lagu mana ke, suruh isteri kita gerak kita ke, set handphone ke, buat macam mana pun kita paksa diri kita. Ini menjalani tuan-tuan mungkin sebulan 2, kita paksa. Semayang berjemaah, paksa diri. Lama-lama tuan-tuan sekalian, masuk fasa yang kedua. Bila kita paksa, dia akan jadi biasa. Peringkat awal memang paksa. Sampai itu peringkat, Allah permudah kita jadi biasa. Dengan mudah yang kita bangkit sembahyang tahajud, insya-Allah. Hasil daripada paksaan kita tu, mujahadah kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami tunjuk jalan dekat dia. Tuhan permudahkan jalan untuk kita. Kita dengan mudah kita buat. Bangkit tersedak terus sembahyang. Sebagai contoh. Kemudian masuk fasa yang ketiga. Bila kita biasakan amalan-amalan baik ni tuan, akhirnya dia akan timbul rasa sayang. Rasa sayang nak tinggal tu. Mungkin kita pergi dengar ceramah kan, balik lewat mungkin 2-3 pagi. Sedap-sedap orang azan subuh. Kita pun terjaga. Allah, terlepas aku tahajud malam ni. Terlepas tahajud dia kata rugi yang amat sangat. Itu pasal yang ketiga. Itu Allah dah campak kita rasa kasih kepada ibadat. Tok Guru saya kata, bila kita ada perasaan kasih pada ibadat, itu alamat Tuhan dah sayang kat kita, insya-Allah. Tuhan bagilah manis, sedap, khusyuk, lazat. Nak cerita tak erti. Siapa yang rasa, yang dapat, dia tahulah tuan-tuan. Bangsa zauqi ibadat tu. Itu usaha sampai teratur. Yang atas-atas lagi Tuhan bagi. Satu demi satu anugerah kerohanian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang ulama namakan nurul haq lah, macam-macam lah, cahaya hak lah, cahaya ilmu lah, cahaya makrifah lah, macam-macam. Hakikatnya nurul waridat. Nur yang datang daripada Allah taala. Inna nura idza daqalal qalba infasaha wan syaraha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nur bila masuk dalam hati itu terbuka dan lapang. Tak tertutup, tak sempit. Nak buat ibadat tu jadi lapang, mudah. Rasa mudah, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah tuan-tuan kalau Tuhan anugerahkan kita macam tu. Masya-Allah tuan-tuan. Kita dapat ke? Kita belum dapat, tapi cerita. Tok Guru saya kata tak apa, kita tak dapat apa, kita cerita ke orang. Mudah-mudahan kita semua ni termasuk di kalangan orang yang kasih, suka kepada orang yang dah dapat benda-benda ni. Mudah-mudahan di akhirat besok dia syafaatkan kita. Depa tolong kita pasal kita baik sangka dengan depa. Ni buruk sangka. Ilmu tasawuf ni ilmu ayat acak lah. Ya tu payahlah.
Mudah-mudahan kita pun masuk geng mereka, insya-Allah. Itu dia. Itu dia. Barang siapa menilai ia dengan nurul haq, cahaya yang dianugerahkan oleh Allah. Cahaya tu musyahadah, pandang tetap hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati sentiasa ingat kepada Allah taala. Maka ghaib ia rasa diri dia tu ghaib, diri dia tu tak ada apa-apa. Lagi terang pandang kepada Allah, makin lama makin rasa tak ada apa. Aku apa pun tak ada. Tak ada haula, tak ada quwata. Dan kita diajar, hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita diajar macam tu. Aku ni tak ada haula, tak ada quwata, melainkan dengan izin Allah. Tak ada upaya, tak ada daya nak mengerjakan semayang, melainkan Allah yang mengizinkan aku semayang. Kita diajak macam tu. Tapi kita nak buat macam mana tuan-tuan? Kita duk baca wirid tu sajalah. Bila muazzin hayya 'ala shalah, la haula wala quwata ya lah. Tapi nak rasa kita tak ada haula, tak ada quwata, melainkan Allah. Yang ni payah sikit. Angkat tangan, Allahu Akbar, tak bergerak lidah aku ni, melainkan Allah izin. Tak terangkat tangan aku ni, melainkan Allah. Daripada takbir ihram sampai salam dengan izin Allah, biiznillah. Sebab tu Tuhan kata, qul bifadlillah wa birahmatihi fabizalikal falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Kata oleh Muhammad, bifadlillah, kamu boleh ibadat ni dengan kurniaan anugerah Allah. Wa birahmatihi, dengan kasih sayang Allah. Kalau Tuhan tak sayang, tak upaya tuan-tuan. Nak main masjid, nak bermayang, nak baca Quran. Kalau Tuhan tak sayang, tak dapat tu. Dia kita sedang, kita insaf. Yang aku boleh buat ibadat semata-mata dengan anugerah Allah dan kasih sayang Allah. Fabizalika falyafrahu. Dengan sebab itu kamu bergembira, kita seronok kerana Allah pilih kita di kalangan hamba-Nya yang boleh buat ibadat. Seronok kerana kita terpilih. Seronok kerana kita termasuk orang yang Tuhan sayang, boleh buat ibadat. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan. Jadi perasaan duk rasa ni kena selalu main. Baru kita terlepas daripada ujub, tuan. Apa makna ujub? Kita mengira kita semayang, kita bangun malam, semua kita. Kita tak nampak ini anugerah Allah. Itu ujub. Nak melepas daripada ujub, pandang mata hati, semua biiznillah. Ibadat kita boleh buat ni dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Baru terlepas daripada ujub. Dia panggil situ lawan ujub, iaitu tuan-tuan, zikru minnah namanya. Zikru minnah. Zikir, ingat ibadat yang kita buat ni minnah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tak tolong, tak payahlah kita, tuan-tuan. Selalu hati tu pandang macam tu. Baru terlepas daripada ujub. Allah Rabbi ya Karim. Mudah-mudahanlah kita ni, ya Allah. Jadi barang siapa dia kata menilai ia dengan nurul haq, dia pandang mata hati itu kepada Allah Ta'ala sentiasa, maka ghaib ia, aku tak ada apa, aku tak ada haula, aku tak ada quwata. Nampak boleh, tapi tak ada, hakikatnya tak ada. Bayang kita nampak ada, tapi nak pegang tak boleh. Kita tak ada apa, tak ada kudrat, tak ada iradat, tak ada ilmu, semua tak ada. Semua ni Allah bagi pinjam. Tuan-tuan, kita balik kampung, kita naik kereta baru. Orang yang kenal, orang yang tak kenal, dia kata apa? Hui, hang beli kereta baru. Kan? Yang kenal? Bukan kereta baru, dia pinjam itu. Kita ni gitulah. Yang tak kenal, kita. Aku, semua aku. Yang kenal, yang makrifah, pinjam itu. Tuhan bagi pinjam saat. Kedekat Tuhan bagi pinjam, penglihatan Tuhan bagi pinjam, pendengaran Tuhan bagi pinjam. Diri yang pun pinjam. Bila hang mati, hilang, habis, ghaib. Berapa hari orang nak ingat kita?
3 hari lah kata Imam Ghazali. Lepas tu seolah kita tak pernah wujud di atas muka bumi Allah. Apa yang tinggal? Yang tinggal ibadat kita, ma'rifah kita. Yang tu yang tinggal. Lain habis semua. Diri kita pun hancur, kepala badan kita semua hancur. Hakikatnya kita apa pun tak ada. Kita ada retak, Tuhan bagi. Ada kebun, Tuhan bagi pinjam. Tuhan nak tengok kita guna. Ada kuasa, Tuhan bagi pinjam Ustaz. Semua ni Allah punya. Kita apa pun tak ada. Dia pandang macam tu lah di hati dia tu. Tak tiba nak kedekut. Dia dapat reta tak kedekut. Bukan reta aku, Tuhan punya. Apa nak kedekutnya? Tuhan suruh keluar zakat, keluar zakat. Tuhan suruh impak jalan Allah, dia impak. Dia tak nak kata ni reta aku, jalan aku, kereta aku. Dia tak kata begitu. Ni amanah Allah Ta'ala. Dapat jawatan, Allah bagi amanah. Nak tengok aku jalan betul tak betul. Dia takkan menyeleweng kuasa dia. Takkan guna kuasa dia untuk kepentingan peribadi. Kenapa? Dia tahu ini pinjam daripada Allah Ta'ala saja. Amanah Allah. Semua ni hak Allah, bukan hak aku. Habis hang ada apa? Tak ada apa. Tak ada haula, tak ada quwata. Dia pandang macam tu. Hebat orang perempuan ni. Allahu Rabbi ya Karim. Ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Barang siapa mandang dengan nurul haq, maka ghaib ia hingga daripada dirinya sendiri. Diri dia pun dia tak tahu nak habaq dengan Tuhan. Tapi macam itulah Tuhan bagi kat mereka. Diri dia sendiri pun dia fana. Dia kata tak ada apa-apa. Semua ni dia ingat Allah Ta'ala. Nak azan dulu kan? Azan dulu. Mana ada Tok Siap, Tok Bilal dah. Nak azan dulu? Azan lah. Dah berhenti Ustaz. Wah.
Kita baca balik belakang sikit ni, insya-Allah. Dan barang siapa menilik ia dengan nurul haq. Nurul haq untuk dengan cahaya ketuhanan. Dia bukan tengok dengan mata kepala, tuan. Dia pandang dengan mata hati. Mata hati yang bercahaya. Yang Nabi sebut inna nuru iza dakalal qalba infasaha wan syaraha. Nur tu masuk hati, lapang terbuka. Hati tu bercahaya terang. Cukup terang, nampak jelas. Yakin sungguh-sungguh, tuan. Kita ni yakin sungguh ke tak kan? Kata rezeki itu daripada Allah. Wallahu khalaqakum Allah Ta'ala menjadikan kamu dan merezekikan kamu. Wa razaqakum, khalaqakum wa razaqakum. Allah jadi wallahu khalaqakum thumma razaqakum. Allah jadikan kamu dan Allah rezekikan kamu. Nabi kata rezeki ni kalau kita tak cari, dia akan mencari kita. Tapi kita yakin kan sungguh-sungguh rezeki kita tak cari, dia akan mencari kita. Kita ni mana larat. Anak duk riau susu tak ada, nak tunggu susu mai mana boleh. Kita orang awam, dia kena pergi kerja. Dia ayak tebu kah, dia kacau apa kah, kena abang kerja kita ni. Itu yang berlaku cerita antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i Malik kata rezeki ni tak cari, dia mai sendiri. Tak cari pun dia mai. Imam Syafi'i kata dia murid, dia mengaji dengan Imam Malik. Rezeki kena cari, tak cari pun tak boleh. Sebenarnya dua-dua betul. Kalau kita orang awam, kita baca kitab hikam ni awal-awal tu, gulungan dipanggil mana gulungan asbab, kita pergi cari. Kita pergi cari rezeki, yakin rezeki pada Allah, tapi makam kita makam asbab, kita pergi cari. Imam Syafi'i kata kena cari. Imam Malik kata tak payah cari pun dia mai. Imam Malik dia tinggi sikit, makam tajrid masa tu. Imam Syafi'i nak membuktikan kata dia betul, hari tu dia minta pada tok guru dia, minta off sehari daripada mengaji. Dia nak pergi cari rezeki. Dia pergi lah tuan-tuan, pergi kebun anggur. Dia pergi minta kerja hari tu, nak kutip anggur. Orang bagi, dia pun kutip anggur. Kutip-kutip anggur, lepas tu orang bagi upah dia satu raga anggur. Dia buat balik lah satu raga tu, buat balik pikat Imam Malik. Dia kata ke Imam Malik, alhamdulillah Tok Guru, apa yang saya jangka betul lah. Rezeki ni kena cari. Tak cari mana dapat anggur seraga ni. Saya pagi-pagi saya bekerja, petang-petang orang bagi upah sebab anggur kerana kerja saya. Ni menunjukkan rezeki ni kena cari. Tak cari mana nak mai. Takkan anggur nak mai sebab kuih gitu aja. Makanlah Tok Guru. Ni anggur saya cari. Upah anggur saya ni, makanlah. Imam Malik makan gelak. Dia makan anggur tu, dia tergelak-gelak. Gelak sungguh. Imam Syafi'i pun terkejut. Pasal apa Tok Guru gelak? Aku hantar daripada pagi sampai petang dia mengajak, tak henti. Pagi mengajak, tengah hari mengajak, petang mengajak. Tak ada nak pergi kerja. Tapi itulah rezeki. Kita tak cari, dia mencari kita. Ni anggur ni mencari aku. Mana dia dua betul. Tak cari dia mai. Pergi cari pun tak apa, tak cari pun tak apa. Ikut makam masing-masing. Tu ulama dulu dia berkhilaf. Dia tak berkelih macam lah dia. Kan? Jadi yang Imam Syafi'i segi syariat, memang syariat kita kena pergi carilah. Talabul halali faridatun ala kulli muslim. Kan? Mencari yang halal tu wajib atas orang Islam. Segi hakikatnya rezeki dah Tuhan tetap siap dah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita pegang dua-dua. Syariat pun kita pegang, hakikat pun kita pegang. Tu cerita dia. Yang ni puak-puak ni Allah dah bagi makna kata depa bercahaya. Hatinya bercahaya. Macam mana kita nak buat tuan? Itulah ulama sebut ada takalli, ada tahalli, ada tajalli. Ya. Apa takalli? Proses pertama cuci hati kita dengan bertaubat.
Ada dosa, kita taubat. Ingat balik dosa kita, kita taubat sungguh-sungguh. Yang kedua, tahalli. Dengan buat pengisian. Macam cawan ni, kita nak buah ayak, kita basuh dulu cuci. Itu nama tahalli. Lepas tu kita buah ayak. Milo ke, kopi ke, teh ke, kita buah. Bubuh ni dalam ni dipanggil tahalli. Isi hati kita dengan berbagai-bagai ibadat. Banyakkan ibadat. Banyakkan ibadat. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tuhan kata, sentiasa hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada Aku, mereka dapat hampir kepada Aku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat. Banyakkan amalan-amalan. Itu namanya proses tahalli, pengisian. Buat ibadat banyak. Bila ada tahalli dan tahalli, Allah datangkan tajalli. Allah tajallikan kebesaran keagungannya dengan menuangkan nur dalam hatinya. Nur itu namanya nurul waridan. Nabi kata, inna nura iza daqalal qalba infasaha wansyaraha. Nur bila masuk, hati lapang dan terbuka. Baru nampak rahsia-rahsia. Nampak segala-galanya. Kadang-kadang tuan-tuan, nak abang bagi ulama-ulama dulu, dia nampak. Duk pondok tuan, Tok Guru boleh tunjuk tu. Hei, hang ni sembahyang subuh dah lagi. Memang kawan tu tak sembahyang tu. Makin pergi sembahyang. Makin sembahyang. Dia kenal ni, muka tak sembahyang subuh. Dia kenal. Ni sombong. Sangat. Buat dia kaya main pondok. Tok Guru suruh pergi minta sedekah. Buang sombong. Yang seorang tu penakut. Penakut nak mampus. Duk pondok. Bilik ayak tu jauh. Pakai telaga. Dia ajak kita pergi teman dia kentin. Mampuslah kita. Pukul 2 pagi kita nak tidur. Tok Guru tengok muka kenal ni. Muka penakut. Dia bawa pergi duduk atas kubur pukul 1 pagi. Menyerik kawan tu lari. Kena 3-4 kali. Dah berani dah. Allah buka pintu mata hati dia tu. Kita pun mengamuk juga dulu. Pasal apa tak boleh bertanding sabar? Kita dah bertanding berapa puluh tahun dah bertanding. Kita ada kekuatan, kita ada jentera. Pemimpin kata, tak apa, sabar. Tak apa, jangan pecahkan perpaduan kita ni. Nak lawan ni, musuh kita utama di AP ni. Sabar, tak apa, kita turun kempen. Tetap dengan tak bertanding jadi wakil rakyat. Jadi adun. Kita tak nampak. Orang atas dia lebih nampak. Mungkin mereka Allah bagi kat mereka. Ada hikmah di sebalik tu. Mereka ada yang mereka boleh cerita dan ada benda yang mereka tak boleh cerita. Ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Itu nur. Lepas tu Allah bagilah tajalli tu. Allah tajalli kebesaran keagungan Allah. Khauf dan raja. Bila main rasa sifat-sifat Allah Ta'ala Asma'ul Husna. Kan? Antaranya sifat-sifat nama-nama Al-Jabbar, Al-Azir, Al-Qahhar, Al-Mutakabbir. Nama-nama ni menggerut. Bila dia pandang hati kepada nama-nama Allah ni, gementak jiwa dia. Takutkan Tuhan. Jangan kata nak buat maksiat, nak dekat pun dia tak berani. Dia rasa macam api nak bakar diri dia. Ada nama-nama Allah. Nama-nama yang menggambarkan sifat-sifat jamal. Cantiknya Allah Ta'ala tu. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ata, Al-Wahhab. Nama-nama yang lembut-lembut. Menyebabkan dia begitu mengharapkan, makna kata kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan buka dada mereka cukup terang. Pandang hati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alamat kita boleh tengok tuan. Macam kita pakai kereta. Kereta kita lampu terang. Macam masuk lubuk raya. Tu dia lampu terpacak. Buka-buka tu. 2 kilometer nampak terang tu. Tekan minyak berasap. 150 kilometer sejam. Ni pakai kereta WSOG lama. Lampu balap nak apa? Bila lampu balap, jalan 30 boleh. Tu lampu kita balap. As-salatu khairum minan naum wa azan.
Allah bawa azan, qamat dak lagi. Tak kira qamat pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya anak masjid lah, pagi ni pagi jemaat. Tu imam baca surah sejadah, panjang, tidur balik. Tu lampu malap nama dia. Lampu terang, Masya Allah. Dia terjaga tengok jam dah dekat dah nak subuh. Terus pergi masjid. Masuk semayang sunat tahtu masjid. Kan? Berzikir, berwirid, baca Quran sebelum masuknya waktu sembahyang. Pasal apa dia hebat segi amalan? Sebab lampu terang. Lampu tu mata hati tu terang. Kan? Siapa sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh, Nabi kata baca 2 alam. Alam Nasrah, alam Tarokai. Pertamanya dia tak kena penyakit buasir. Yang kedua, Allah bagi pahala yang besar. Himpun dunia, isi dunia ni besar lagi pahala dengan sembahyang subuh sembahyang sunat subuh. Yang dia kata sunat subuh tadi ni. Kita cerita saja, tapi tak nampak mata hati. Puak-puak ni nampak terang. Pasal apa? Sebab Allah dah tajalli dalam hatinya itu. Allah dah tuang nur dalam hatinya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih, kata Allah. Bukankah tidak mereka yang kami tuangkan hatinya itu, lapangkan dadanya dengan Islam, mereka mendapat nur daripada Tuhannya. Tuhan bagi nur, hati dia lapang dengan Islam. Apa amalan Islam dia boleh buat dengan mudah sekali. Tu nur tu. Cahaya. Jadi tugas kita cucikan hati. Ada ingat dosa semua kita taubat. Basuh dengan air muraqabah, kata ulama sufi. Ibarat hati tu kotor, basuh dengan ayak. Ayak tu nama ayak muraqabah. Apa muraqabah? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu ibadat masa kamu lihat Allah. Pandang hati kepada Allah ketika ibadat, namanya musyahadah. Kalau kamu tak melihat Allah, fahamlah yang Allah sentiasa melihat kamu. Perasaan hati yang Tuhan duk tengok kita selalu tu namanya muraqabah. Menyebabkan kita tak tergamak nak buat benda pelik-pelik. Pasal apa? Kita tahu Tuhan sentiasa perhati kita. Walaupun kita tak nampak Tuhan, perasaan tu duk ada. Itu nama muraqabah. Basuh hati kita tu dengan air muraqabah. Sentiasa ingat yang Tuhan duk tengok kita selalu. Hingga menghalang kita meninggalkan taat, menghalang kita melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Itu usaha kita. Yang Tuhan nak bagi, ikut kehendak Allah Ta'ala lah apa yang Tuhan nak bagi kepada kita. Itu dia. Sehingga kan ghaib ia hingga daripada dirinya. Bukan dia tak nampak diri dia. Dia tak nampak dia tu boleh buat ibadat melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dia tak boleh mengajak, melainkan Allah bagi dia ilmu, bagi dia mengajak. Dia tak boleh buat sesuatu apa kebaikan melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Jadi dia sentiasalah tuan-tuan sekalian mensyukuri nikmat Allah yang tak terhingga banyaknya. Dia karam dalam mensyukuri nikmat Allah tu. Tenggelam dalam lautan nikmat daripada Allah Ta'ala. Dia rasa dia selalu dapat nikmat. Itu dia. Orang ni tuan, ya Allah, hebat dia pak. Maka tiada dilihatnya serta Allah sesuatu. Betul pun serta Allah mana ada. Allahu Ahad. Allah tu esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Kalau kita mengaji usuluddin, ibarat menafikan 5 kam. Menafikan kam mutasil dan kam munfasil pada zat. Menafikan kam mutasil, kam munfasil pada sifat. Dan menafikan kam munfasil pada af'al. Ternafilah 5 kam ni pada wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bicara ulama usuluddin. Kalau ulama tasawuf, bila kata esa pada zat, dia kata apa? Tidak ada, dia kata tiada ada zat melainkan yang ada zat Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. La mawjud alal haqiqati illallah. Tak ada yang mawjud, yang ada pada hakikatnya, yang ada hanya Allah. Lain pada Allah ni Adam, ada Mahdid, ada bangsa Aradi, bangsa Majaz. Yang hakiki Allah, itu esa pada zat. Esa pada sifat,
La qadirun alal haqiqati illa Allah. Tak ada yang berkuasa pada hakikatnya melainkan Allah saja yang berkuasa. Tak ada yang lain boleh tempik kuasa Allah. Allah saja yang maha kuasa. Allah saja yang maha berkehendak. Allah saja yang maha mengetahui semua. Allah, 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 Allah. Pada sifat. Pada af'al. Perbuatan ini semua perbuatan Allah. Sama ada perbuatan bahasa idhtirari atau perbuatan yang bahasa ikhtiari. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan perbuatan kamu pun Allah bagi jadi. Dia pegang begitu. Jadi dia tak nampak, yang dia nampak hanya Allah Ta'ala dengan hati dia lah. Serta Allah sesuatu. Tidak ada dilihatnya serta Allah itu sesuatu. Dan demikian itu kesudah-sudahan sucinya, iaitu yang maujud sebenarnya. Dan barang yang lain daripadanya itu Adam sebenarnya. Jadi kesudahan puak-puak ni, dia maknakan suci hati mereka itu, tiada syirik, bahawa serta Allah tak ada sesuatu. Yang kata wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama-sama kamu di mana kamu berada. Bukan makna sesuatu itu bersama Allah. Nak menyebutnya bahawasanya sesuatu ini semua di bawah kekuasaan Allah. Kehendak Allah diliputi oleh ilmu pengetahuan Allah. Itu makna ma'a. Bukan ma'a zat, tapi pengetahuan Allah berserta. Kita tak boleh terlepas daripada pengetahuan Allah. Kekuasaan Allah, kita tak boleh lari daripada kekuasaan Allah. Kita tak boleh lepas daripada kehendak Allah, ketentuan Allah. Itu makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi Allah Ta'ala tak berserta dengan dia sesuatu. Kan? Macam kita baca apa? Wa qulil hamdulillahi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Wa qulil hamdulillah lam yakul wa qulil hamdulillah, kata olehmu ya Allah, ya segala puji bagi Allah Ta'ala. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulki, alhamdulillahi lam yattakhiz walada, yang tidak ada baginya itu anak. Jadi ayat ni nak menafikan pahaman Kristian yang sesat. Tuhan beranak pinak. Tuhan lam yattakhiz walada, tidak menjadikan baginya itu anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, pada pemerintahan dia tidak ada sekutu. Dia memerintah alam dengan keesaannya. Walam yakul lahu waliyyun minaz zulli, dia tidak memerlukan wali pembantu untuk menampung kekurangan. Tuhan tak ada kekurangan apa. Bila kita ada besar-besar Allah, wa kabbirhu takbira, besarkanlah Tuhan kamu dengan sebesar-besarnya. Itu Tuhan yang maha esa. Jadi itulah i'tiqad kita dan keyakinan kita. Ya. Itu dia. Yakin sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kata musannif rahimahullah taala, ya. Hingga dirinya, dia tak nampak dirinya dan tiada lihatnya serta Allah sesuatu. Dan demikian itu kesudah-sudahan sucinya. Kalau sampai sini tak ada langsung syirik khafi, itu tak ada lah. Dia ingat Allah, semua daripada Allah. Kalau dia ibadat tak nampak diri dia, yang Allah semua daripada Allah. Kalau datang kemudaratan, semua daripada Allah. Yang mudarat pun Allah, yang munafaat pun Allah. Kan? Yang dia suka pun main daripada Allah, yang dia tak suka pun daripada Allah. Sama ada suka tak suka, semua daripada Allah. Setiap datang pada Allah semua baik. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang yang kamu suka itu, yang kamu benci itu baik untuk kamu. Terkadang yang kamu yang kamu suka itu buruk untuk kamu. Kamu tak tahu, Allah yang tahu. Kan? Dapat perempuan cantik, sonoklah dapat bini lawa. Sonok sat ya, tak lagi lepas 3-4 bulan ketahuan dah. Istilap kahwin dengan dia, rupa yang cantik perangai huduh.
Kadang-kadang tengok muka tak segak, mak kita cari muka tak segak, tapi ya Allah, hormat kita, rajin, bantu kita banyak. Baru kita masa mula-mula tu rasa macam tak seronok. Tapi bila dah lama, yang kita benci tu baik, yang kita suka tu tak baik. Kadang-kadang, itu subuh tadi saya buat kuliah di pondok saya. Semua salah kita laki-laki. Pasal apa salah kaum laki-laki? Kaum laki-laki ni bila nak menikah cari muka segak. Di perempuan pun payah orang nak kat dia buat muka segak dia. Habis duit dengan make up tu. Sedangkan Nabi kata, fa'alaika bizatiddin taribat yadaka. Kita nak kahwin cari yang beragama, nanti kamu untung. Cuba kita laki-laki semua buat lagu tu. Nak kahwin cari yang beragama. Yang akhlak cantik, akhlak bagus, agama hebat. Habis semua perempuan jadi baik. Ni dah kita pun sama. Bila nak menikah cari muka segak. Depa nak bagi segak lah muka depa tu. Pakai duk make up tayang ke orang. Rosaklah dunia. Cuba laki-laki bila nak kahwin, kita utamakan yang akhlak mulia, yang agama mulia, maka perempuan akan berlumba-lumba untuk jadi orang yang mulia. Aman tak dunia? Aman lah. Siapa salah? Kita lah salah. Nak tukar dia punya kepala kita, dia nak tukar. Pasal apa? Pasal Nabi suruh. Nabi suruh nak menikah, Nabi kata cari yang agama. Wa alaika bizatiddin taribat yadaka. Cari yang beragama, nanti kamu untung. Pelan-pelan kita buat. Geng masjid dulu. Geng main kuliah dulu. Kalau berjaya di geng masjid, kita kembangkan lagi dalam masyarakat. Nak kahwin, cari agama. Muka tak segak sikit pun tak apa. Agama A. Kalau muka segak, agama tak ada. Bangkit tidur pukul 12 pagi, 12 tengah hari baru bangkit tiap-tiap hari. Lama-lama muka sembam tau. Dia tak segak. Lalas tak segak. Tapi kalau muka tak berapa segak, tapi dia ada agama, dia tahu tanggungjawab dia. Untuk solek diri dia, untuk suami dia. Dia tumbuklah serai wangi ke, bedak sejuk ke, bagi cantik lah lama-lama. Apa cakap apa pasal? Lagi sama-sama kita tuan-tuan mengamalkan agama kita, insya-Allah. Bukan nak kahwin sehari dua, nak kahwin lama-lama, nak bela anak kita, nak didik anak kita, cari yang beragama, insya-Allah. Lepas tu kita salahkan orang laki-laki. Pasal apa? Orang lelaki bila nak kahwin cari perempuan cantik. Perempuan tu kira nak make up muka dia lah. Bagi elok-elok. Jadi oleh itu tuan-tuan yang mati sekalian, maka kata musannif rahimahullah taala, inilah kesudahan dia kata sucinya hati dia tu, iaitu kata musannif rahimahullah taala yang maujud sebenarnya, iaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan barang yang lain daripadanya itu Adam sebenarnya. Yang lain tu dikatakan Adam Mahdin. Kalau kita nampak pun pada majaz saja. Lepas ni kita mati. Tuan-tuan, orang mati ni orang anggap lama-lama macam tak pernah wujud atas muka bumi ni. Macam kita ni berapa hari orang nak sebut kita. Kalau kita mati berapa hari. Seolah-olah kita tak pernah ada atas muka bumi ni. Kecuali lah kalau kita ni ulama besar. Macam Syekh Ibn Atta', walaupun dia mati dah 700 tahun, nama dia sentiasa disebut. Seperti Imam Ghazali, dah mati 1000 tahun, tapi nama dia terus disebut. Kalau kita mati, siapa nak sebut kita? Seolah-olah kita tak pernah ada atas muka bumi tu. Itu maksud Adam Mahdin. Jadi yang wujud pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak fanakan diri kita ni pasal apa tuan-tuan? Nak ingat Allah sepenuhnya, supaya ibadat kita semata-mata kerana Allah. Jangan untuk yang lain. Buat ibadat dengan ikhlas. Nak dapat ikhlas tu bersungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala. Kerana lillahi ta'ala. Baru kita dapat insya-Allah. Jadi macam sahabat-sahabat Nabi ikhlas. Ikhlas dalam makna kita kata segala-galanya. Saya nak bawa cerita tuan-tuan. Akhir kuliah saya ni. Seorang sahabat namanya Al-Hasan.
Hasan ni tuan-tuan duduk di pinggir kota Madinah, jauh daripada Madinah. Dia bawa seekor unta. Kemudian tuan-tuan, dia sampai ke masjid Nabi. Dia tak semayang lagi. Dia masuk semayang, tuan sekalian, dia tambat unta dia di luar masjid. Dia terlena, tertidur lepas semayang, letih sangat. Bangkit-bangkit cari unta dah tak ada. Unta dia tak ada. Dia cari rata kampung, cari. Cari-cari tuan-tuan. Dia tengok tuan-tuan sekalian, unta dia dah kena sembelih. Seorang tua bukan dah sembelih, dia lapah daging unta ni. Siap dengan besen semua ada. Duk kumpul daging unta, duk lapah daging unta ni. Dia kenal lah unta dia, tali dia tengok tali pun dia kenal. Ni pakcik, ni unta saya. Kenapa pakcik sembelih dia? Orang tua tu kata, unta hang jahat, makan habis kebun aku. Aku sembelih dia. Bertengkar lah dengan orang tua tu. Tengkak, dia tarik pedang, dia tikamnya orang tua tu mati. Bila mati, ya Allah, aku dah bunuh orang, dia kata. Dia pun pergi masjid cari Sayyidina Umar. Dia mengadu ke Sayyidina Umar, dia dah bunuh orang. Dia mengaku dia bunuh. Umar kata, kutiba alaikumul qisas fil qatl. Diwajibkan qisas pada yang membunuh. Saya tak ada masalah, saya redha dengan hukum Allah Taala ni, insya-Allah. Tengok bersembang, mai pemuda. Ya Amir Mu'minin ni, laki-laki ni bunuh bapa saya. Saya tuntut supaya dia dibunuh balas. Umar kata, boleh tak kamu maafkan dia? Mungkin dia ni terlampau ikut perasaan, hilang pertimbangan. Dia bunuh bapa kamu. Tak mau kami. Dia bunuh bapa kami mau dia dibunuh balas. Lama kata Hasan, saya terima hukum Allah ya Amirul Mukminin, tapi boleh tak bagi saya tempoh hingga besok? Saya nak balik kampung, nak selesaikan hutang piutang, banyak benda yang tak selesai. InsyaAllah saya berjanji sebelum asar saya sampai di masjid ni untuk diqisas. Umar kata, boleh, tapi kena ada penjamin. Kamu ada adik-beradik di Madinah ni? Saya tak ada adik-beradik, saya seorang je. Tak ada adik-beradik saya di Madinah. Ada tak saudara mara atau sahabat-sahabat andai? Sahabat pun tak ada. Habis macam mana? Dia kata, Umar kata, kalau tak ada sahabat, tak ada orang nak jamin, saya tak boleh lepas. Maka bangunlah sahabat tuan Abu Zar Al-Ghifari. Ya Amiral Mukminin, saya sanggup jamin sahabat saya Al-Hasan. Umar kata, ingat, kalau Hasan tak balik besok, kamu kena bunuh. InsyaAllah saya sanggup. Abu Zar kata saya sanggup. Maka tuan-tuan, Al-Hasan ni diberi seekor kuda yang tangkas untuk balik ke kampung halaman dia dengan janji balik ke masjid Nabi sebelum asar. Dia pun balik. Esok tuan-tuan, sahabat-sahabat berkumpul di masjid Nabi. Asar nak masuk, keempat dia tak sampai. Dia pun duk perhati kat Abu Zar. Abu Zar habis dah kali ni. Abu Zar ni sahabat utama Nabi. Lepas tu masuk asar semayang. Lepas semayang asar tak sampai juga lagi. Lepas tu tuan sekalian, Umar kata, saya tunggu Zat. Lebih kurang setengah jam. Lepas tu tuan nampak seorang laki-laki lari rebah. Sampai Madinah depan dekat Sayyidina Umar. Terrebah, tersepuk depan Sayyidina Umar. Minta maaf, dia kata saya terlewat. Banyak urusan, balik nak selesai hutang piutang itu ini. Menyebabkan saya terlewat bertolak, dia kata. Menyebabkan saya lewat bertolak. Oleh kerana nak mengejar masa tu, dia cerita, dia terpaksa memacu kuda tu dengan laju sekali, luar daripada kemampuan kuda. Kerana laju kuda tu lari, kuda tu terkebah, tersungkuk, mati kuda tu. Bila kuda tu mati, dia turun pada kuda, dia lari sekuat tenaga dia, lari jatuh. Sampai depan Umar, minta maaf ya Amir Mukminin terlewat.
Sekarang saya bersedia menerima hukuman Allah Ta'ala. Maaf lewat. Tak lagi mai. Laki-laki ni, anak orang yang kena bunuh. Mai 2-3 beradik mai. Ya Amiral Mukminin, kami dah bincang adik-beradik. Kami setuju memaafkan saja Al-Hasan ni. Allah, sahabat-sahabat, takbir, selawat. Qisas ni hak waris. Dia boleh tuntut bunuh balas, atau bayar diat, atau maafkan saja. Boleh. Kami setuju untuk memaafkan Al-Hasan. Semalam, kemarin, kamu kata tak mau maaf. Pasal apa sekarang kamu nak maaf? Kami dah bincang habis-habis ya Amir Minin. Kami kena maaf saudara kami Al-Hasan. Kalau kami tak maafkan Hasan, kami bimbang satu hari nanti orang akan kata orang Islam dah tak mau memaafkan saudara dia sendiri. Sedangkan orang Islam maaf-memaaf. Lepas tu kami buat keputusan memaafkan saudara kami supaya jangan orang kata satu hari nanti orang Islam dah tak mau memaafkan saudara dia sendiri. Hasan, kalau kamu balik tak mamai, kami pun tak tahu. Kami tak tahu kampung kamu di mana. Kami tak kenal kamu. Kalau kamu balik terus tak bari-bari. Kenapa yang kamu balik mai juga ni sampai rebah rempah macam ni? Ya Amirul Mukminin, orang Islam dia wajib menunaikan janji. Janji saya nak mari, saya kena nak datang. Kalau saya tak datang hari ni ikut jadual, saya bimbang satu hari nanti orang akan kata orang Islam dah tak boleh percaya kerana mereka mungkir janji. Orang Islam tak boleh percaya dengan janji-janji mereka. Sedangkan orang Islam wajib menunaikan janji. Saya datang untuk menunaikan janji. Kemudian Umar perhati pada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar, kamu tak kenal Hasan. Kalau dia lari pergi, yang nak pergi cari mana? Kamu akan dibunuh. Apa yang menyebabkan kamu sanggup jamin Al-Hasan? Ya Amiral Mukminin, orang Islam kena tolong sahabat dia yang susah. Tolong menolong. Saya kena bantu Hasan, kena tolong dia sebab dia saudara si Islam saya. Kalau saya tak tolong dia, satu masa nanti orang akan kata orang Islam dah tak mau tolong saudara dia sendiri. Sedangkan orang Islam laksana satu badan, bantu-membantu, tolong-menolong. Inilah sejarah gemilang tuan-tuan yang ditulis dengan tinta emas umat Islam. Semata-mata kerana Allah. Mereka bersahabat, bantu-membantu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Letakkan Allah tu matlamat mereka yang unggul. Tapi kita hari ni tuan-tuan, orang Islam, Allah ni yang lemah ni. Letakkan matlamat, nak jadi wakil rakyat, nak berkuasa dalam kerajaan, kerana nakkan jawatan, nak jadi itu, jadi ini. Maka Islam lemah tuan-tuan. Kalau umat Islam boleh meletakkan Allah sebagai matlamat, Allahu rayatuna, Allah tu matlamat hidup kami, semua masalah insya-Allah akan selesai. Kita akan jadi umat Islam yang cukup kuat. Sebab itulah ma'rifatullah ni perkara yang amat penting. Lagi kuat makrifah kita kepada Allah Ta'ala, lagi kuat penyatuan kita, lagi kuat umat ini. Apabila makrifah dah tak ada, matlamat dah bukan kerana Allah Ta'ala, kita akan berpecah belah, kita akan lemah. Kesempatan lemahnya kita ni akan diguna oleh orang kafir menguasai diri kita. Sebab itulah kita harap sangat-sangat tuan-tuan, umat yang ada ni, untuk generasi yang akan datang, letakkanlah perpaduan umat sebagai matlamat utama. Ini dapat dicapai daripada hasil kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi saya dimaklumkan tuan-tuan, lepas sembahyang Isya ni kita ada sembahyang sunat hajat. Mohon pada Allah Taala, terutama di negeri Kedah ni dan Malaysia amnya, mudah-mudahan Allah Taala ringankan bebanan. Hari ini Kedah di antara negeri makna kata yang banyak dia kata kena penyakit ni, COVID-19 ni. Tapi nampaknya makan hari makin kurang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah angkat teruslah daripada negara kita penyakit makna kata yang payah sangat ni. Kita pun tak kena. Yang paling susah ni kita kena, kita pun tak tahu. Kadang-kadang kena kat kita, kita tak tahu. Buat balik buman ni, buat balik ke rumah, kena anak kita, kena bini kita. Lagi bahaya.
Jadi benda yang tak nampak, musuh tak nampak ni, yang cukup bayar tuan-tuan. Yang boleh mengangkatnya, yang meletakkan. Yang meletakkan penyakit ni Allah pada hakikatnya. Yang boleh angkat hanya Allah Ta'ala juga. Yang lain tak boleh angkat. Oleh itu kita mengadu pada Allah Ta'ala malam ni, mayang hajat lepas Isyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kesian belah kat kita, tolonglah angkat mana kata penyakit ni, COVID-19 ni, daripada negeri dan juga negara kita, insya-Allah. Wallahu alam, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir.